Oke, selamat malam Puan Azirafu. Sebelum kita mulakan temu bal pada malam ini, saya akan perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Jennifer Joseni, student Unitar. Em, kita mulakan dengan perkenalan diri untuk Puan. Selamat malam, nama saya Azmirafo, saya berasal daripada Pinau. Saya merupakan bekas seorang taska dan juga guru tadikala dan saya pernah berkhidmat selama 2 tahun di sebuah taska di Tawau dan juga tadika di Keninau lah. Dan saya sudah berkawin. Oke, kita mulakan dengan soalan. Terangkan semangat Puan untuk kanak-kanak tersebut. Sepanjang saya dalam bidang pendidikan anak-anak ini saya mempunyai semangat yang tinggi lah, mendengarkan kita mendidik anak-anak. Dengan adanya semangat kita yang tinggi itu kan kita boleh mewujudkan perseputaran dan pelajaran yang positif kepada anak-anak tersebut. Oke. Mengapa Puan memilih untuk menjadi guru di prasekolah dan juga taska? Saya memilih kerjanya sebagai seorang guru taska dan tadika sebelum ini adalah karena sesuai dengan saya sebelumnya lah, di mana saya merupakan graduan daripada College Vocational Keninau dalam bidang pendidikan awal anak-anak. Saya memilih kerja ini karena saya boleh mengaplikasikan segala ilmu yang telah saya pelajari selama saya menuntut di College Vocational, dan ianya sangat berguna dalam membantu perkembangan anak-anak terutama di peringkat taska dan juga tadika. Oke. Dalam menjadi seorang guru ini, apa yang Puan paling suka dalam kerjaya tersebut sebagai itulah guru prasekolah tersebut? Perkara yang paling saya suka menjadi seorang guru taska dan tadika ini adalah yang pertama, kita belum melihat sendiri perkembangan seorang anak-anak itu. Contohnya di peringkat taska kita mendidik seorang guru ataupun anak-anak tadi itu hanya menjadi mahir, contohnya dari satu perkataan itu ke perkataan yang banyak lagi lah. Selain itu bila kita menjadi seorang guru taska itu amat seronok karena kita boleh mendapatkan bantuan ajar untuk menjalankan aktiviti bersama anak-anak. Contohnya kita boleh menggunakan barang-barang di sekolah untuk menjadikan bantu mengajar. Kita menggunakan botol minuman dan juga kertas untuk menjadikan bahan-bahan seperti permainan bowling. Oh, macam itu. Oke. Sepanjang Puan menjadi guru tersebut, bagaimanakah Puan mengemas kini mengenai aktiviti dan teknik pengajaran kanak-kanak yang baru? Maksudnya mengatur dan merancang. Mengemas kini aktiviti dan teknik pengajaran untuk anak-anak baru. Kalau kita mau mengemas kini dan mengemas kini mengenai aktiviti serta pengajaran dalam sekolah tersebut, macam tu. Kita boleh mengemas kini pengajaran anak-anak itu, kita melihat daripada sekeliling kita lah, kita ikut dunia semasa begitu. Contohnya dalam bidang teknologi ini semakin canggih kan, so kita boleh guna macam IT untuk didik anak-anak lah, jadi dia lebih inovatif. Oke. Sebagai guru, kepentingan keselamatan untuk kanak-kanak adalah sangat penting, dan apakah langkah-langkah yang akan Puan ambil untuk menasihatkan ibu bapa untuk meyakinkan ibu bapa tersebut ketika anak-anak mereka ditinggalkan di prasekolah? Oke, sebagai seorang guru taska
terutamanya dalam bidang menjaga anak-anak. Banyak aspek keselamatan yang boleh kita praktikkan lah agar ibu bapak tuh yakin ketika mereka tinggalkan anak-anak mereka. Antara salah satunya adalah yang pertama, kita boleh memaskini ataupun mengantar gambar aktiviti anak-anak lah, sama ada dalam grup WhatsApp ataupun aplikasi sekolah yang telah kita sediakan. Oleh itu ibu bapak senantiasa tahu lah dan update apa yang anak-anak mereka lakukan sama ada di sekolah ataupun pasca. Yang kedua, kita boleh menyediakan satu buku rumput harian bagi setiap anak-anak. Jadi melalui situ juga ibu bapak boleh memantau apa yang anak-anak mereka lakukan setiap hari serta jadwal pemakanan. Oke. Semasa bertugas sebagai guru, macam manakah Puan berurusan dengan ibu bapa anak-anak tersebut? Oke, bagi saya lah pengalaman saya sendiri berurusan dengan ibu bapak yang sukar ini kita perlu memerlukan kesabaran, pengalaman serta komunikasi yang berkesan. Oleh itu pentingnya kita membina hubungan yang baik terhadap ibu bapak. Contohnya kita boleh mengamalkan komunikasi secara kerap serta mendengarkan kebimbangan mereka sendiri lah. Jadi secara tidak langsung kita boleh mewujudkan keyakinan ibu bapak itu terhadap kita. Maka apabila berlakunya sebarang isu untuk masalah kita itu, ibu bapak itu mudahlah berkomunikasi dengan kita. Oke. Selain daripada itu, bagaimana Puan menggalakkan ibu bapak anak-anak dan juga keluarga anak-anak tersebut untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah? Oke, kita juga boleh melakukan banyak perkara dalam menggalakkan pelibatan ibu bapak ini. Antaranya yang pertama kita boleh menjalankan sesi orientasi ataupun lawatan lah. Contohnya pihak sekolah ataupun pasca kita boleh menjemput ibu bapak untuk melawat pasca secara berkala untuk melihat aktiviti anak-anak mereka lah secara langsung. Dan yang kedua, pihak pasca atau tadika boleh mengadakan program lah interaksi antar ibu bapak. Contohnya program yang boleh dilakukan adalah program hari keluarga, hari sukan ataupun hari perayaan sekolah ya. Oke. Semasa Puan menjadi seorang guru, bagaimana Puan mengatur dan merancang untuk mengutamakan kerja Puan? Oke, pada pandangan saya mengatur, merancang dan mengutamakan kerja sebagai seorang guru pasca ini dia melibatkan beberapa aspek yang penting. Contohnya yang pertama kita perlu adanya rancangan dengan aktiviti yang tersusun sesuai dengan perkembangan anak-anak itu. Supaya kita boleh menjalankan aktiviti itu dengan teratur. Contohnya sebagai guru pasca atau tadika kita boleh menyediakan jadwal aktiviti pembelajaran setiap minggu ataupun bulanan yang merangkumi berbagai aktiviti, dan juga melalui itu kita boleh menyediakan bahan bantu yang sesuai. Melalui jadwal itu juga kita tahulah mengurus masa yang betul semasa bekerja. Jadi apabila kita tahu mengatur masa ketika bekerja, maka kita secara tidak langsung boleh memberikan pembelajaran yang positif kepada anak-anak itu. Oke, ini soalan yang terakhir dari saya lah. Di manakah Puan melihat diri Puan dalam 5 tahun yang akan datang? Oke, soalan terakhir tapi rumit sedikit. Pandangan saya lah memandangkan sekarang ini saya bekerja sambil belajar lah dalam bidang pendidikan rendah juga di salah sebuah college. Mungkin saya boleh melihat kemungkinan saya boleh menjadi seorang guru sekolah rendah lah jika ada rezeki selepas mungkin 5 tahun selepas tamat pengajian saya lah. Mungkin. Oke, itu saja. Oke, itu saja soalan dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Puan karena sudi untuk berkongsi pengalaman dan juga
sudi untuk menerima tawaran saya untuk menemu bual bersama saya pada malam ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Oke, terima kasih. Thank you. Bye. Bye.